Baik, seperti yang kami janjikan, yang akan menemui para penonton tidak bagi pasti satu naskah ataupun beberapa naskah yang amat bermakna buat rakyat Malaysia. Pastinya untuk kita meraihkan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong yang akan menembakkan tempoh untuk jawatan tersebut pada pertengahan bulan Disember ini. Jadi sebagai tanda penghormatan Ivannya dari RTM, ada beberapa edisi dokumentari yang akan disiarkan di RTM. Kita bawakan orang-orang kuat produksi tersebut ke studio pagi ini. Ya, dari radio dan juga TV. Kita gabungan yang cantik sekali. Ya, kita pula. UMD, Unit Majalah dan Dokumentari TV yang akan menerbitkan dokumentari untuk TV, dan juga Nasional FM akan menerbitkan docu radio. Ini menarik untuk diperkatakan. Kita bersama dengan Cimadi, ada DJ Nurul dan juga DJ Fiza di sini. Mereka penerbit Penerbit juga. Penyampai bersama. Okey. Untuk UMD dahulu, Menjunjung Kasih yang akan disiarkan pada 20 Disember. Okey, Menjunjung Kasih sebenarnya adalah satu dokumentari yang kita nak orang kata bahasa mudahnya terima kasih daripada rakyat untuk keberangkatan pulang Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong yang ke-14. Jadi dokumentari ini bakal menayangkan biografi perjalanan 5 tahun tuanku dan juga kisah di sebalik keluarga diraja. Kita juga dapatkan temu ramah bersama puteri-puteri baginda lah. Tempoh 5 tahun penggal sebagai Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong itu memang satu tempoh yang cukup istimewa, macam-macam yang telah ditempuhi oleh baginda. Bagaimana, ada tak cerita-cerita menarik yang dapat dikupas, yang boleh bagi sikit sebagai preview kepada para penonton? Sebenarnya kita dalam proses temu ramah lagi sebenarnya, tapi beberapa temu ramah kita dah selesai. Kedua-dua puteri baginda kita dapat temu ramah lah. Jadi cuma apa yang menarik dalam dokumentari kali ini, kita cuba menonjolkan agensi-agensi kerajaan yang buat persiapan sempena keberangkatan tersebut. Selalu kalau kita tengok final day tu, kali ini kita cuba bawakan latihan macam mana gajah yang kita akan bawa perarakan masa di KLIA nanti. Antara bahan-bahan dalam dokumentari tersebut lah. Ini yang dimaksudkan ialah di KLIA nanti Seri Paduka akan disambut di KLIA untuk keberangkatan pulang Seri Paduka nanti ke istana di Kedah. Ya, salah antara bahan-bahan di dalam dokumentari tersebut lah. Ada kabarnya perarakan itu ada kumpulan gajah dan juga kuda, itu mengikut tradisi diraja. Kalau kita dapat maklumat daripada pihak JPM, Jabatan Perdana Menteri, dan JKKN, adat istiadat ini adalah menunjukkan kedaulatan Sultan Kedah. Jadi sebagai kita sebagai penyiar, kita melihat di situ ada satu tarikan menarik. Bagaimana gajah, 2 ekor gajah ni dipersiapkan oleh Perilitan. Jadi kita akan bekerjasama dengan Perilitan. Belum buat penggambaran lagi, mungkin dalam minggu depan. Latihannya senang je, nak membiasakan gajah tersebut memakai tandu, memakai pelana. Pembikinannya masih lagi berlangsung ni. Betul. Masih lagi berjalan. Jadi penggambaran masih sekarang ni berapa peratus? Mungkin 50% sudah siap. 60% itu untuk temu bual dengan puteri-puteri baginda dan itu untuk TV pula. Dan radio juga ada pelibatan aktif. Kita ada pelibatan Nasional FM dan docu radio. Bagaimana pula konsep yang bakal disaksi ataupun bakal didengari oleh para pendengar? Okey, kalau doku di TV kita boleh tengok ataupun tengok visual ya. Tapi kalau di radio ni salah satu orang kata cabaran untuk kita ialah bagaimana kita nak memvisualkan perkara itu kepada penonton. Jadi kita kena cakap banyak, kita kena banyak info supaya bila orang dengar, orang dapat, oh begini caranya, begitu cara. Jadi dari sudut pelaksanaan tu sedikitlah saya rasa ada kesukaran di situ. Kerana kalau kita sebut mengenai gajah, orang faham gajah, tapi tandu kita nak bayangkan pula dia pakai tu warnanya apa, letaknya di mana, dan lebih kurang begitulah. Ada kesukaran sedikit, tapi memandangkan kita agak kerap lebih kurang kalau tiap-tiap minggu tu ada doku di Nasional FM. Walaupun selalunya rakan saya lah Nur Asiah, dia banyak menerbitkan doku, tapi
Tapi saya untuk doku keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14 ini dikategorikan sebagai dokumentari khas. Jadi yang baru ada penglibatan Dan sedikit untuk Nurul, bagaimana pula? Adakah pengalaman sama ataupun ada tugasan berbeza? Saya menjurus lebih kepada keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 dan visa untuk keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 itu ada perbezaannya. Dan siaran pun adalah pada hari yang sama. Visa pada hari 12 hari bulan. 12 hari bulan dan saya pada 13 hari bulan. Itu yang membezakan sedikitlah, dan waktu juga sama 12.30 minit tengah hari. Anda boleh dengar di Nasional FM. Kalau biasa dengan Nasional FM hari ini dapat lihat sendiri perantaranya suara sedap. Biasa dengar suara sedap kan? Ada bukan ke studio. Nurul Kelantan. Berkenalan. Ya, Kelantan. Dia sambut Sultan sendiri. Sama. Sebab itulah kita kena buat untuk Sultan Kelantan. Proses pembikinan untuk radio itu dari segi maklumatnya perlu temu bual, perlu ke istana untuk perlu mengadap dan sebagainya. Proses adalah sama juga seperti penerbitan TV. Malah dalam dokumentari khas ini kami antara TV dan juga radio berkolaborasi. Jadi itu memudahkanlah kerja kita. Jadi kita pilih atas satu nama ya. Sering juga dikongsikan oleh mereka yang selalu berurusan dengan pihak keluarga diraja Kedah. Keluarga diraja Kedah ini sangat mesra dan juga sangat berjiwa rakyat. Pengalaman Jasmine Sri bagaimana? Saya berpeluang menemu ramah dulu yang amat mulia Raja Puan Muda Perak, iaitu Tunku Soraya, anak anda baginda. Beliau memang orang kata apapun kita protokol, apapun protokol, tetapi beliau memang mesra. Apa saja kita tanya, kita bagi contoh, kita bagi 4 soalan. Kita dah propose 4 soalan, tapi kita tanya soalan kelima, dia okey, dia boleh jawab. Jadi maknanya banyak bagi kerjasama lah. Kerjasama dengan Pak Istana tu memang mudah. Bilangan kru yang terlibat untuk dokumentari ini, adakah ni paling besar yang pernah Jasmadi saya rasa kendalikan? Untuk dokumentari kali ni saya rasa paling besar, sebab untuk satu macam saya saja ada 5-6 orang, dan satu lagi Ahmad Faizal untuk Baginda yang ke-15. Jadi pun ada 5-6 orang juga. Jadi besar jugalah satu kumpulan ni. Saya difahamkan dalam dokumentari ini baik di TV ataupun radio akan ditunjukkan juga kepribadian baginda. Raja dan rakyat berpisah tiada, itu yang dipegang oleh baginda 2 kali jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Untuk mendapatkan maklumat kerana tidak temu bual baginda sendiri ya? Tidak, kita untuk dokumentari kita tidak membual tuanku. Jadi kita dapatkan cerita-cerita. Biografi ini lebih baik ceritanya daripada orang sekeliling. Jadi kita dapatkan daripada sudut anak-andanya, rakan sekolah, rakan kolejnya, peniaga yang baginda dia ada makanan kegemaran dia. Contoh di Alostar tu, dia suka popiah Jamal contoh. Dia suka mi abu. Jadi kita meramah sendiri pengusaha tu menceritakan bagaimana di zaman kolej dulu baginda memang gemar sampailah hari ini. Kerana sisi itu jarang dapat kita lihat. Untuk dalam pengalaman selama pengalaman menerbitkan dokudrama, bagaimana ini keistimewaan ini bagaimana? Saya sebab saya orang Kedah. Keluar sikit lah kan. Sentimental dekat lagi. Ya, sebab itulah diamanahkan, jadi itu rasa lebih dekat. Saya secara peribadinya tidak ada orang kata pertemuan secara khusus bersama-sama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14, tetapi saya ingat masa saya di sekolah menengah, tuanku pernah sekali mencemaduli turun ke sekolah saya, dapat tengok dari jauh, dapat dengar ucapan tuanku yang penuh dengan lemah lembutnya. Saya yakin seluruh rakyat jelata kenal tuanku sebagai seorang raja atau sultan yang berjiwa rakyat dan juga sangat lemah lembut dan peminat bola sepak tegar untuk pasukan negeri Kedah. Orang Kelantan pula bagaimana? Sisi yang bagaimana yang akan ditunjukkan Sultan Muhammad ke-5 dan juga yang akan bergelar agung Yang di-Pertuan Agong ke-15. Tiada bezanya juga sebenarnya dengan Sultan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, sebenarnya Sultan Muhammad ke-5 ni dia lebih berjiwa rakyat. Kadang-kadang kalau baginda turun ke lapangan pun
tak mahu orang escort, jadi macam pergi dengan sendiri. Jadi mungkin kami tonjolkan lebih kepada bagaimana beliau lebih dekat kepada rakyat. Dan kalau diikutkan, kalau kita tanya rakyat di negeri Kelantan sendiri pun, mereka mengatakan bahawa Sultan Muhammad Kelima ini adalah seorang sultan yang sememangnya sentiasa dekat. Kalau pergi sembahyang Jumaat pun sentiasa mengimamkan solat Jumaat, lebih kepada itu. InsyaAllah itu yang kami ketengahkan, selain daripada sisi peribadi beliau sendiri, biografi beliau sendiri. Untuk dapatkan visual, kerana mungkin di TV untuk mencantikkan lagi dokumentari itu, dari segi visualnya kita dapat saksikan tadi ada koleksi gambar-gambar lama yang baru, yang mungkin itu semua sumbernya daripada pihak istana atau? Ya, kita kebanyakannya kita dapat daripada pihak istana. Dengan izin oleh... Dengan izin istana. Tapi lebih kadang-kadang kita dapat daripada, contoh daripada rakan-rakan tuanku sendiri. Itu lebih eksklusif. Ya. Itu tidak dipamerkan di mana-mana. Ada koleksi peribadi. Jadi kita dapat jugalah. Tak banyak tapi tetap dapat adalah. ditunjukkan. Selain daripada penggambaran tu juga kita cuba buat sinematografi yang menarik lah untuk tatapan penonton nanti. Terima kasih kerana meluangkan masa. Kita tahu sebab mereka ni sibuk dengan pre-produksi sekarang ni, tapi tetap meluangkan masa bersama kami. Kita nantikan saat tayangannya nanti sempena dengan Tarikh Istimewa 12 dan 13 Disember ini. Selamat